Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuduhan terhadap Syiah ini dusta. Syiah tidak mengkafirkan para sahabat Nabi dan ahlu sunnah seperti yang didakwa oleh Ustaz Somad. Jikalau kita tinjau kembali perkataan kafir, atau lebih tepat lagi dengan ungkapan murtad seperti mana yang menjadi rujukan hujjah Ustaz Somad, nescaya kita dapati istilah ini juga wujud dalam teks hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Al-Jami' As-Sahih atau dikenali sebagai Sahih Al-Bukhari, jilid keempat, penerbit Maktabah Al-Salafiyah, Qahirah, cetakan pertama tahun 1400 Hijrah, muka surat 206, hadis nombor 6585. An Abi Hurairah annahu kana yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaridu alayya yawmal qiyamati rahtun min ashabi fayujlawna 'anil haud fa aqulu ya Rabb ashabi fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdasu ba'daka innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Akan datang di hadapanku kelak sekelompok sahabatku, tapi kemudian mereka dihalau. Aku bertanya, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan, kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalanmu. Sesungguhnya mereka murtad dan berpaling mundur ke belakang. Dalam hadis ini, sekelompok sahabat Nabi murtad. Apakah Ustaz Somad memaknai kalimah murtad di sini sebagai keluar dari agama Islam? Dalam jilid yang sama, hadis nombor 7320, Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablikum shibran shibra wa dhira'an dhira' hatta law dakhalu hujrat dhab taba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah baginda maksudkan Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Apakah menurut Ustaz Somad, sahabat Nabi telah murtad kerana mengikuti Yahudi dan Nasrani? Di dalam kitab Kashful Syubhat, karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, terbitan Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia, Riyadh, tahun 1419 Hijrah, muka surat 42. Pengarangnya menulis, allazina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim ama sami'ta Allah kaffarahum bikalimah ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yuzakkun wa yuhajjuna wa yuwahhidun. Golongan yang Allah firmankan tentang mereka dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan, padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur, dan mereka pula menjadi kafir sesudah keislaman mereka. Apakah kamu tidak mendengar Allah mengkafirkan mereka dengan kalimah, padahal di zaman Rasulullah mereka berjihad bersama baginda, mendirikan solat, membersihkan jiwa, mengerjakan haji dan bertauhid. Apakah Ustaz Somad tidak membaca tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengkafirkan orang berjihad bersama Rasulullah? Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibnu Kathir, jilid ke-9, penerbit Hijr, cetakan pertama, tahun 1998 Masihi, muka surat 422.
An Aisyah qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irtaddatil arabu qatibah. Tersebutlah daripada Aisyah yang berkata, tatkala wafatnya Rasulullah, murtadlah orang Arab semuanya. Tidakkah Aisyah menyatakan semua sahabat Nabi menjadi kafir selaras dengan analogi Ustaz Somad? Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Tuduhan ini juga dusta dan melulu. Syiah tidak mengkafirkan sahabat seperti yang disebut oleh Ustaz Somad. Di dalam kitab Al-Syiah wa Tasyayyu' karangan Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Husaini Al-Shirazi, iaitu marja' besar Syiah di Iran dan Iraq, yang meninggal dunia pada tahun 2001 di Qom, Iran. Buku ini dicetak oleh penerbit Hayat Muhammad Al-Amin, cetakan kedua tahun 2003 Masihi. Dalam muka surat 185, soalan kepada beliau, hal sahih annahum yukaffiruna as-sahabah wa yal'anunahum? Apakah benar mereka, iaitu Syiah, mengkafirkan dan melaknat para sahabat? Hazal kazib wal iftira' wad das. Ini adalah pembohongan, tuduhan palsu dan komplot. Wala yaqulu lahu illa may yuridu tafriqah. Dan tidaklah berkata demikian melainkan orang yang inginkan pecah belah. Jawapan di sini jelas sekali. Syiah tidak mengkafirkan sahabat. Tahukah anda, dalam Al-Quran ada lebih 500 perkataan kafir dengan berbagai makna. Bukan satu, bukan dua, malah lebih daripada itu. Ustaz Somad pula tidak menjelaskan definisi kafir dari segi bahasa dan istilah. Bahayanya amat besar sekiranya orang menyangka hadis-hadis dari kitab Ahlus Sunnah itu menceritakan kekafiran sahabat Nabi. Justru itu, biar kami jelaskan apakah makna kafir secara ringkas. Di dalam kitab Mufradat karangan Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama bermazhab Asy'ariyah di kurun ke-11, penerbit Dar Al-Qalam Damsyik, cetakan keempat tahun 2009 Masihi. Muka surat 714. Pengarang menulis, Al-kufru fil lughah sitrul syai' wa wasful lail bil kafir lisatrihil ashkhas wa zarra lisatrihil bazr fil ard. Makna kafir dari segi bahasa ialah terselubung. Dikarenakan itu orang Arab menamakan malam kelam sebagai kafir apabila segala-galanya terselubung dan tersembunyi. Antara makna kafir yang dapat dicerap dalam Al-Quran ialah: pertama, kafir juhudi, ingkar sesudah berpengetahuan dan yakin. Kedua, kafir juhudi, ingkar tanpa pengetahuan. Ketiga, kafir yang bererti berlepas diri. Keempat, kafir bererti meninggalkan perintah Allah. Dan yang kelima, kafir bermakna tidak bersyukur. Kafir juhudi iaitu ingkar sesudah berpengetahuan dan yakin. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 89, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Kafir juhudi, ingkar tanpa pengetahuan. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita akan mati, kita akan hidup, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Surah Al-Jathiyah ayat 24.
Kafir yang bererti berlepas diri. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بِكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ. Dan Nabi Ibrahim berkata, perbuatan kamu menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah itu hanyalah kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah kamu akan berlepas diri daripada sesama yang lain, dan setengah kamu pula akan melaknat setengah yang lain. Tempat kembali kamu ialah neraka. Kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Surah Al-Ankabut ayat 25. Kafir bererti meninggalkan perintah Allah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah ia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian makhluk. Surah Ali Imran ayat 97. Kafir bermakna tidak bersyukur. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Berkatalah ia, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Surah Al-Naml ayat 40. Imamah adalah usul mazhab. Dalam kitab Taharah, jilid ketiga, karangan Imam Khumaini, penerbit Muassasah Tanzim wa Nashr Athar Al-Imam Al-Khumaini, cetakan pertama tahun 1421 Hijrah, muka surat 441. Imam Khumaini menyatakan, Innal imamata bil ma'na alladhi 'inda al-imamiyah laysat min daruriyatid din. Na'am, hiya min usulil madhab wa munkirha kharij anhu la 'anil Islam. Sesungguhnya imamah yang dimaksudkan di sisi Syiah Imamiyah bukanlah daripada kemestian agama. Benarlah ia adalah daripada usul madhab, dan mengingkarinya terkeluar daripada madhab, bukan terkeluar daripada Islam. Akidah imamah hanyalah keyakinan di sisi Syiah sahaja, dan Syiah tidak mengkafirkan ahlu sunnah dikarenakan akidah tersebut. Adapun ulama Sunni dan Syiah yang berpendapat imamah merupakan sebahagian daripada usul din, bukan furu'uddin, dikarenakan imamah dianggap mengambil tempat dalam urusan kepimpinan setelah kewafatan Nabi. Tambahan pula terdapat hadis-hadis berkenaan imamah yang disepakati oleh Sunni dan Syiah. Misalnya hadis di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid ke-13, penerbit Darul Hadis Qahirah, cetakan pertama tahun 1995 Masihi, hadis nombor 16819, muka surat 188. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa imam, maka ia mati sebagai mati jahiliyah. Justru itu, melalui sabda Nabi ini, imam adalah satu urusan yang sangat penting. Jikalau kita tidak mempunyai imam, maka kita akan mati jahiliyah. Bolehkah kita bertanya, siapakah imam bagi Ustaz Somad sekarang ini? Dikarenakan itulah ulama Sunni atau Syiah menganggap imamah atau kekhalifahan adalah usul agama.
Sebahagian ulama mazhab Hanafi menyatakan kekhalifahan Abu Bakar adalah kemestian dalam agama. Barang siapa mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, maka kafirlah ia. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita. Ustaz Somad tidak sedar bahawa Ahlussunnah juga mengkafirkan sesiapa sahaja yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab Rasail Ibnu Zainil Abidin, jilid pertama, versi PDF tanpa penerbit dan tahun, muka surat 359. Man ankara khilafati Abi Bakr fahuwa kafir fis sahih wa munkir khilafah Umar kafir fil asah. Barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, maka ia kafir pada pandangan yang sahih, dan memungkiri kekhalifahan Umar, maka ia kafir pada pandangan yang lebih sahih. Di dalam kitab Imta' al-Asma', juga kitab Fiqh Mazhab Hanafi, jilid ke-9, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1999 Masihi, muka surat 218. Pengarangnya Al-Maqrizi, yang merupakan anak murid langsung Ibnu Khaldun, menyatakan Ar-Rabi' Mazhab Abi Hanifah anna man ankara khilafah As-Siddiq fahuwa kafir wa kadzalika man ankara khilafah Umar. Yang keempat, Mazhab Abi Hanifah, sesungguhnya barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, maka ia kafir. Demikianlah juga barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Umar. Di dalam kitab Ikfar Al-Mulhidin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri Al-Hindi, cetakan ketiga, Pakistan, tahun 2004, muka surat 51. Wala khalaf munkir khilafah Abi Bakr atau Umar atau Uthman li'annahu kafir. Artinya, tiada diperselisihkan bahawa membantah kekhalifahan Abu Bakar atau Umar atau Uthman bahawasanya ia kafir. Ini bermakna kekhalifahan setelah Rasulullah adalah urusan yang sangat penting dalam agama, sehingga tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dihukum kafir. Sehingga kan ada ulama Ahlussunnah yang menghukumkan kekafiran orang yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Jika kita memaknai kekafiran ini sebagai terkeluar dari agama Islam, maka akibatnya sangat buruk. Ramai para sahabat dan Bani Hashim tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar. Apakah Fatimah Az-Zahra dan Bani Hashim juga dilabel kafir kerana tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar? Oleh kerana tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar dihukum kafir. Apakah Ustaz Somad mengkafirkan Ali, Fatimah, Bani Hashim dan sahabat Nabi kerana tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar? Di dalam kitab Al-Musannaf yang dikarang oleh ulama hadis terkenal di kalangan kaum Salafi, iaitu Abu Bakar Abdul Razak Al-Sun'ani, jilid kelima, Tahqiq Habib Ar-Rahman Al-A'zami, penerbit Majlis Al-Ilmi, cetakan pertama tahun 1972, muka surat 472, menyatakan sebuah hadis, famakathat Fatimah sittata ashhur ba'da Rasulillah thumma tuwaffiyat. Qala Muammar faqala rajulun li Zuhrin falam yubayi'hu Aliyun sittata ashhur qala la wala ahadun min Bani Hashim. Maka diam Fatimah selama 6 bulan setelah kewafatan Rasulullah. Kemudian wafatlah Fatimah. Muammar berkata, seorang lelaki bertanya kepada Zuhri, Ali tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar selama 6 bulan. Zuhri menjawab, tidak seorang pun daripada Bani Hashim. Hadis ini juga tercatat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Justru itu, apakah Ustaz Somad mengkafirkan Bani Hashim termasuk Ali kerana tidak memberikan baiat? Contoh sahabat yang masyhur tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar ialah Sa'ad bin Ubadah. Di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, tanpa tahun dan nama penerbit, jilid kedua, muka surat 81,
Pengarang menceritakan perihal sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah dan menyatakan wa qissatihi fi takhallufihi an bai'ati Abi Bakr masyhurah, dan kisah beliau berpaling dari bai'at Abu Bakar adalah masyhur. Apakah Ustaz Somad rela mengkafirkan seorang sahabat Nabi kerana tidak memberikan bai'at kepada Abu Bakar? Selain itu, kafir mengkafir terjadi di kalangan sahabat Nabi sendiri. Di dalam kitab Ar-Ruwad Al-Thiqat karangan Al-Zahabi, penerbit Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 1992, muka surat 23, pengarang menyatakan fa ba'dus sahabah kaffara ba'dahum bita'wil ma. Sebahagian sahabat mengkafirkan sesama mereka dikarenakan takwil. Justru itu, Ustaz Somad harus tahu bahawa Ahlussunnah mengakui pengkafiran sahabat Nabi telah terjadi sesama mereka sendiri. Barangkali Ustaz Somad lalai dalam mencari kebenaran tentang Syiah sehingga tidak terlintas di hatinya bahawa Syiah yang sebenar bukanlah membenci sahabat. Kerana itu orang seperti Ustaz Somad hanya menangguk di air yang keruh semata-mata tanpa mencari kejernihan sehingga tidak dapat menemukan hadis Syiah yang memuji sahabat Nabi. Di dalam kitab Syiah Bir'atul Uqul karangan Ahmajlisi, penerbit Darul Kutub Al-Islamiyah Tehran, cetakan ketiga tahun 1412 Hijrah, jilid ke-9, muka surat 248, Allamah Majlisi menyatakan Al-Hadis Al-Hadi Al-Ashrun Sahih. Hadis ke-21 adalah sahih. An Abi Ja'far qala Salla Amirul Mu'minin bin Nas Salla Amirul Mu'minin alaihi salam bin Nas as-subha bil Iraq falamma insarafa wa'azahum fabaka wa abkahum. Diriwayatkan daripada Abi Ja'far yang berkata, pernah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib alaihi salam mendirikan solat subuh dengan masyarakat di Iraq. Setelah solat, beliau memberikan ucapan tentang ketakwaan kepada Allah. Beliau menangis dan membuatkan orang menangis. Min khawfillah, thumma qal, ama wallah laqad ahidtu aqwaman ala ahdi khalidi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahum layusbihuna wa yumsuna syu'than ghubran khumsan baina a'yuhim karukabin mi'za yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim yunajuna rabbahum. Diriwayatkan daripada Abi Ja'far, beliau berkata, demi Allah saya tinggal bersama kaum di zaman kecintaanku Rasulullah yang compang-camping, berdebu dan perut langsing. Di antara mereka kelihatan seperti kuku kambing. Mereka bermalam dalam sujud dan berdiri di hadapan Tuhan mereka. Ia bersandar di kaki atau dahi mereka. Mereka berbisik kepada Tuhan untuk pembebasan leher mereka daripada api. Wa yas'alunahu fikaka riqabihim minan nar wallah laqad ra'aituhum ma'a hadha wa hum khaifuna mushfiqun. Dan demi Allah, saya melihat mereka dalam keadaan seperti itu dan mereka masih takut dan cemas kerana kehidupan seterusnya. Justru itu, semoga keredaan Allah ke atas mereka, sahabat Nabi, bahkan semoga salam Allah ke atas mereka, sahabat Nabi yang mukmin. Mereka ibadah dan takut akan Tuhan. Hadis ini tidak mengkafirkan sahabat, malah menceritakan fadilat mereka. Demikian juga riwayat Ahlul Bait dalam kitab Mustadrak Safinatul Bihar, Allamah Ali Syahrudi, ulama Syiah Iran yang meninggal dunia pada tahun 1402 Hijrah, jilid ke-6, muka surat 173, di bawah tajuk Fima yata'allaq bi ashabi Rasulillah, yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Bab Fadlul Muhajirin wal Ansar wasair as-sahabah wat tabi'in. Bab fadilat kaum Muhajirin dan Ansar dan sahabat serta tabi'in.
Al-Khisal fi Sahih an Hisham bin Salim an Abi Abdillah qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 12,000 8,000 minal Madinah wa alfani min ahli Makkah wa alfani minat tulaqa lam yura fihim qadariyun wala murji'un wala haruri wala mu'tazili wala sahibu ra' kanu yabkuna layla wan nahar wa yaquluna iqbid arwahana min qibali an na'kul khubzal khamir. Dalam kitab Al-Khisal, hadis sahih daripada Hisham bin Salim daripada Abi Abdillah yang berkata, sahabat Nabi ada 12,000 orang. 8,000 daripada mereka berasal Madinah, 2,000 dari Makkah, 2,000 daripada hamba yang dibebaskan. Tidak kelihatan di kalangan mereka golongan Qadariyah, Murji'ah, Haruri, Mu'tazilah, Sahibur Ra'. Mereka menangis malam dan siang sambil berkata, ambillah nyawa kami sebelum kami makan roti beragi. Justru itu, para sahabat Nabi ada ribuan orang. Jikalau orang menuduh Syiah mengkafirkan sahabat, maka ia tidak ada keinsafan, tidak berpandukan kebenaran, malah kebencian semata-mata. Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala jilid ketiga terbitan Muassasah Ar-Risalah cetakan ke-11 tahun 1996 Beirut, Lubnan, muka surat 462. Hujr bin Adi bin Habalah bin Adi bin Rabi'ah, muka surat 463. Wa kana syarifan amiran muta'an ammaran bil ma'ruf muqaddiman 'alal inkar min syi'ati Ali radhiyallahu anhuma. Beliau seorang yang mulia, terkedepan mengerjakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan beliau daripada Syiah Ali radhiyallahu anhuma. Dalam kitab Al-Isti'ab karangan Ibnu Abdul Bar jilid keempat, muka surat 1696, Abu Tufail Amir ibni Wathilah Al-Kinani wa qad zakarahu ibnu Abi Khaythamah fi syu'ara'is sahabah wa kana mutashayyi'an fi Ali wa yufaddiluh. Ibnu Abi Khaythamah menyebut nama beliau daripada kalangan sahabat Nabi, dan beliau adalah Syiah Ali dan melebihkan Ali. Dalam kitab Syarah Nahjul Balaghah karangan Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili jilid ke-9 cetakan pertama tahun 2007, penerbit Darul Kutub Al-Arabi Beirut, Lubnan, muka surat 208. Wa kana Salman min syi'ati Ali wa qasatihi. Salman daripada Syiah Ali dan sahabatnya yang khusus. Justru itu, di kalangan sahabat Nabi juga ada Syiah. Tidak mungkin Syiah mengkafirkan golongan ini. Kesimpulannya, Syiah tidak mengkafirkan Ahlu Sunnah kerana keyakinan terhadap Imam 12 seperti yang didakwa oleh Ustaz Somad. Sementara itu, terdapat bukti bahawa Ahlu Sunnah mengkafirkan golongan yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kekhalifahan adalah usuluddin bagi segelintir golongan Ahlu Sunnah yang setara dengan iman kepada Allah, Rasul dan Hari Kiamat, yang mana penolakan salah satu daripadanya adalah kafir. Tidak semestinya kafir itu terkeluar dari Islam. Kita mendapati terdapat banyak makna kafir yang salah satunya ialah tidak menjalankan kewajipan dalam agama.